Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim Mukhtarza dari kelas 4 ED Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang CPR dengan mata kuliah K3 dan Standar Nasional Indonesia. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Budiman Hanafiah ST MTRT. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama ialah materi pengertian dari CPR, yang kedua ialah kondisi saat seseorang melakukan CPR, yang ketiga ialah prinsip dasar dari CPR, yang keempat ialah hal yang perlu diperhatikan pada saat CPR, yang kelima ialah teknik RGP, yang keenam ialah defibrillation, yang ketujuh ialah keterlambatan saat RGP, yang kedelapan ialah kompresi jantung pada dewasa, anak, serta bayi, yang terakhir ialah penghentian CPR. Baik, apa itu CPR? CPR adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung yang dikarenakan sebab-sebab tertentu. CPR ini dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan napas buatan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan melakukan restorasi jantung, paru, fungsi napas serta sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali, serta untuk membuat darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh bagian tubuh. Baik, kondisi saat memerlukan CPR. Yang pertama ialah mengalami kecelakaan, yang kedua ialah mengalami serangan jantung atau henti jantung, yang ketiga ialah tercekik, yang keempat ialah tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar, yang kelima ialah hampir atau telah tenggelam, yang keenam ialah keracunan narkotika, alkohol, serta zat-zat lainnya, yang terakhir ialah terlalu banyak menghirup asap rokok hingga sesak napas. Baik, adapun prinsip dasar dari CPR, yang pertama ialah danger, yang artinya bahaya, yang kedua ialah respon, yang artinya kesadaran, yang ketiga ialah shout for help, yang artinya berteriak, yang keempat ialah airway, yang artinya jalan nafas, yang kelima ialah breathing, yang artinya pernapasan, yang terakhir ialah circulation, yang artinya aliran darah. Baik, hal yang perlu diperhatikan pada saat CPR. Yang pertama ialah danger, yang artinya perhatikan keamanan, aman sebagai penolong, aman sebagai pasien, aman di lingkungan. Yang kedua ialah respon. Cek respon dengan cara yang pertama ialah memanggil korban, yang kedua ialah tepuk bahu korban. Yang terakhir ialah shout for help, dengan cara berteriak minta tolong. Tetap bersama korban dan gunakan handphone untuk panggilan bantuan 112 dengan nomor Indonesia. Baik, selanjutnya teknik RGP. Yang pertama ialah kompresi dada. Berikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman 5-6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada, yaitu bawah tulang sentrum. Yang kedua ialah airway, yaitu jalan nafas. Letakkan satu tangan di dahi korban dan tenggadakan kepala korban. Kemudian letakkan ujung jari di tengah dagu korban, kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Yang ketiga ialah breathing, yaitu bantuan nafas. Berikan bantuan nafas banyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan selama 1 detik dan terlihat dada terangkat. Selanjutnya defibrillasi, merupakan alat untuk mengantarkan listrik untuk memulai kembali denyut jantung yang disebut dengan automatic external defibrillation atau nama lain AED. Alat ini sangat membantu, akan tetapi jika tidak ada AED, tetap lakukan CPR sampai bantuan medis segera datang. Baik, selanjutnya keterlambatan RGP. Keterlambatan 1 menit korban kemungkinan berhasil ialah 98%. Keterlambatan 3 menit korban akan kemungkinan berhasil ialah 50%. Keterlambatan 10 menit kemungkinan berhasil korban ialah 1 dari 100%. Baik, selanjutnya ialah kompresi jantung pada dewasa, anak, dan bayi. Pada umur 8 tahun ke atas ialah menggunakan 2 tangan, yang dimana tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas untuk mengatur tekanannya. Ya, untuk anak yang berusia umur 1-8 tahun ialah menggunakan satu tangan, yaitu tangan kiri. Pada bayi yang kurang dari 1 tahun ialah menggunakan 2 jari. Baik, yang terakhir ialah penghentian CPR. CPR bisa dihentikan apabila yang pertama ialah bantuan sudah datang, yang kedua ialah korban sudah sadar, yang ketiga ialah korban sudah meninggal, yang keempat ialah penolong kelelahan. Jika denyut dan napas korban sudah kembali, dari posisi tubuh korban dengan posisi recovery. Pelaksanaan recovery posisi ialah dengan cara 1. Meletakkan tangan kanan pada bagian kiri wajah, yang kedua ialah kaki kanan ditekuk
Yang ketiga ialah tangan kiri dirapatkan badan korban. Yang keempat, gulingkan korban ke arah kiri. Yang kelima ialah observasi keadaan korban stabil 1 kali per 15 menit. Kalau tidak stabil ialah 1 kali per 5 menit. Berikut contoh dari simulasi tentang CPR. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.